Baiklah, tujuan kami di sini adalah ingin membincangkan satu topik yang agak menarik dengan penonton di luar sana. Jadi, penonton rasa apakah tajuk yang ingin kami sampaikan? Ikan, sungai, pembalakan hutan, invasi spesies. Anda rasa? Tajuk yang ingin kami kongsikan adalah ikan-ikan air tawar dan permasalahan alam sekitar di Sungai Endau. Pertama sekali, apa itu hidupan air tawar? Hidupan air tawar ialah organisma yang menghabiskan sebahagian atau seluruh hidupnya di kawasan air tawar. Contohnya sungai, tasik, kolam, paya gambut, paya air tawar dan banyak lagi. Hidupan air tawar ini berbeza sekali dengan hidupan air masin kerana mereka hanya sesuai untuk hidup di dalam air yang mempunyai kepekatan garam 1 hingga 3% sahaja. Seterusnya saya ingin berkongsi sedikit tentang Sungai Endau. Jadi Sungai Endau merupakan sungai yang mengalir dari Banjaran Tahan di negeri Pahang, menyusuri Taman Negara Endau Rumpin dan seterusnya ke Laut Cina Selatan sebelah timur. Jadi kenapa kami memilih ikan air tawar dan ekosistem sungai ini untuk diketengahkan sebagai topik pada hari ini? Ini adalah kerana ramai yang masih tidak prihatin tentang fungsi ekosistem air tawar dan betapa pentingnya ikan-ikan air tawar terhadap ekosistem. Apa pentingnya sungai kepada kita? Jadi di sini saya senaraikan 4 kepentingan sungai. Yang pertama sekali, sungai merupakan pembekas sumber protein dengan menyediakan sumber makanan daripada hidupan air tawar. Contohnya ikan patin, ikan lampam, ikan tilapia, udang air tawar dan macam-macam lagi. Dan yang kedua, sungai juga penting untuk kegunaan domestik seharian kita. Sungai-sungai di negara kita ini diproses dan dibekalkan untuk dijadikan sumber air bersih bagi minuman kepada kita. Selain itu, sungai juga disalirkan untuk sektor-sektor pertanian di negara kita. Kepentingan ketiga adalah sungai boleh dijadikan pengangkutan dan perhubungan di kawasan pendalaman dan ia juga boleh menghubungkan antara kawasan bandar ke kawasan pendalaman. Contohnya mereka yang berada di Sabah dan Sarawak, mereka menggunakan pengangkutan air untuk bergerak dari kawasan lain ke kawasan lain dan ia masih dipraktikkan sehingga hari ini. Yang terakhir, kawasan sungai juga boleh dijadikan kawasan rekreasi dan pelancongan di mana sungai yang tenang, yang cetek sesuai dijadikan kawasan berkelah dan mandi-manda, manakala sungai yang arus deras boleh dijadikan sebagai kawasan untuk melakukan aktiviti sukan lasak. Seterusnya, kita akan tengok apakah fungsi ataupun kepentingan ekologi ikan air tawar kepada ekosistem. Ataupun dalam bahasa yang paling mudah, kenapa ikan-ikan ni sangat penting? Kenapa kita perlu pelihara ikan-ikan ni? Agak-agak kurang apa Okey, yang pertama, kehadiran ikan-ikan ni sangat penting kerana mereka membantu dan juga bertanggungjawab untuk mengatur dinamik jaringan makanan dan juga keseimbangan nutrien dalam ekosistem sungai ataupun tasik. Korang faham ke tak tu? Okey, maksudnya dekat sini, apabila ikan-ikan tersebut berinteraksi dengan haiwan-haiwan lain ataupun organisma-organisma lain dalam ekosistem sungai ataupun tasik tersebut, ianya boleh mempengaruhi kestabilan, ketahanan dan juga jaringan makanan ekosistem akuatik. Dan ianya juga boleh memastikan kebolehsediaan nutrien kepada pengeluar utama iaitu organisma autotrof ataupun senang cakap pokok ataupun tumbuhan hijau. Okey, yang kedua, ikan-ikan ini juga berupaya untuk mengatur proses mendapan dalam sungai. Sebagaimana yang kita tahu, apabila ikan-ikan sedang makan, mereka selalunya akan menggembur bahan buangan, serpihan dan juga bahan-bahan organik lain di dasar sungai ataupun tasik. Jadi, keadaan ini secara tidak langsung dapat mengubah suai struktur dasar sungai ataupun tasik dan membolehkan atau dapat menambah baik ketersediaan sumber makanan kepada haiwan-haiwan lain. Sebagai contoh yang terdekat, cacing yang menapis bahan organik kecil sebagai sumber makanan mereka. Selain itu, ikan juga berfungsi sebagai penunjuk biologi. Agak-agak korang, apakah kaitan ikan dengan penunjuk biologi ni? Okey, jom kita tengok. Sebenarnya, ikan ini merupakan antara haiwan yang sangat sensitif kepada perubahan persekitarannya ataupun perubahan air lah kan, sebab ikan kan tinggal dalam air. Jadi, jika berlaku apa-apa perubahan dalam air dari segi suhu, pH,
kemasinan dan juga sebagainya, ikan-ikan ini dapat mengesan perubahan tersebut. Selalunya kalau kita tengok air-air sungai yang tercemar penuh dengan sampah, penuh dengan plastik, adakah ikan yang tinggal dekat situ? Tak ada. Jadi kita sebagai manusia pun tak suka kan, tak selesa bila tempat ataupun rumah kita penuh dengan sampah ataupun tercemarkan. Jadi begitu juga ikan, dan disebabkan itu komuniti ikan ini sangat penting sebagai penunjuk biologi yang sangat efektif dan juga boleh digunakan sebagai elemen penting kepada program pemantauan kepersekitaran yang baik. Seterusnya, kita masuk ke diversiti ikan air tawar di Sungai Endau. Antara ikan yang terkenal di Sungai Endau ialah ikan tapah atau nama saintifiknya Wallaguleri. Ikan tapah antara ikan air tawar yang terbesar. Morfologinya, ikan ini berkepala besar, mulutnya muncung dan mempunyai misai yang panjang di bahagian atas mulutnya. Ikan tapah ialah salah satu spesies ikan bermisai air tawar atau dikenali sebagai catfish. Selain daripada itu, ikan bagus Singapura atau lebih dikenali dengan Barbodes Dunkery. Ikan ini disenarai merah IUCN sebagai spesies terancam. Seperti yang dapat kita perhatikan di sini, ikan ini bersisik kasar dengan tumpukan di sisi bahagiannya serta di pangkal ekor. Kerana warnanya yang cantik, ia dijadikan sebagai ikan hiasan. Menariknya, ikan ini hanya boleh ditemui di Johor, Pantai Timur dan Selatan Pahang di Taman Negara Johor Endau Rompin. Antara ikan lain yang terdapat di Endau ialah ikan kelisa hijau atau nama saintifiknya Scleropagus formosus. Ikan ini mempunyai adaptasi seakan misai yang terletak di hujung rahangnya yang mana ianya digunakan sebagai diria pengesan. Berbadan unik dan menarik, ikan ini antara ikan hiasan yang bernilai tinggi. Yang keempat adalah ikan tenggalan. Nama saintifiknya adalah Puntioplitis bulu. Ciri-ciri yang menonjol pada ikan tenggalan ialah mempunyai bentuk badan yang hampir sama dengan ikan lampam Jawa, iaitu Barbonymus gonionotus. Ciri-ciri yang tersendiri adalah mempunyai sirip punggung yang sedikit melengkung dan mempunyai jalur hitam yang menegak di sepanjang tepi badannya. Badan ikan ini juga berwarna keperakan hijau dengan skala kecil dan juga mempunyai tulang. Kelima adalah ikan seluang semangos. Nama saintifiknya adalah Rasbora caudimaculata. Bagi ikan dewasa, ikan ini mempunyai warna putih keperakan, memudah digantikan dengan warna putih kekuning-kuningan. Rasbora yang agak besar mempunyai titik bintik pada kedua cuping sirip ekor, dan titik bintik ini bersepadan dengan bak oranye di ekornya. Pada spesimen yang agak muda, di hujung sirip ekor juga berwarna hitam. Dan yang keenam adalah ikan kelah. Nama saintifiknya adalah Totamra, mempunyai badan yang memanjang, berwarna keperakan hijau atau merah, dan ikan ini mempunyai muncung di antara bahagian mata dan hujung mulut yang lebih menonjol, manakala bahagian bawah mulut berbentuk seperti tapai kuda. Rahang atas sangat panjang dari mulut bahagian bawah ikan tersebut. Dan yang terakhir adalah udang galah sepit biru atau dikenali sebagai udang sungai gergasi atau udang air tawar gergasi. Nama saintifiknya adalah Macrobrachium rosenbergi. Ia boleh dijumpai di seluruh kawasan tropika dan juga subtropika di wilayah Indo-Pasifik, dari India ke Asia Tenggara dan juga Australia. Dan udang ni adalah udang yang terbesar di dunia dan selalunya dikomersialkan untuk dijadikan sumber makanan. Manakala saiz sepitnya dapat mencecah 2 kali ganda saiz panjang badannya, dan biasanya jantan adalah lebih besar daripada si betina, dan udang galah jantan mempunyai dominan saiz sepit yang lebih besar, panjang dan juga gemuk. Isu-isu yang mengancam habitat dan kehidupan air tawar ialah pembalakan secara haram dan pembalakan yang tidak terkawal. Apabila pokok ditebang, bila berlakunya hujan, dia akan directly secara terus jatuh ke permukaan tanah. Jadi berlakunya hakisan tanah, dan sisa-sisa nutrien tanah tu akan mengalir ke dalam sungai, menyebabkan sungai menjadi mendap dan air sungai akan menjadi cetek. Selain itu, penangkapan ikan secara haram dan tidak terkawal menyebabkan
populasi ikan di hidupan air tawar akan semakin menurun. Mereka juga kadang-kadang menggunakan cara tangkapan yang salah, yang tidak beretika. Sebagai contoh, menggunakan tuba ataupun elektrik ataupun jaring bermata halus. Mereka menggunakan kaedah menuba, mengelektrik dan menggunakan jaring halus ini adalah kerana lebih senang pada mereka untuk mendapatkan hasil yang banyak pada hari tersebut. Isu yang paling serius ialah kehadiran spesies invasif asing. Hal ini kerana mereka bukan saja akan memonopoli kawasan tersebut, tetapi mereka juga akan menghancurkan struktur ekologi kawasan tersebut. Spesies invasif asing sangat terkenal dengan sifatnya yang kebal. Mereka sangat mudah untuk membiak dan mereka boleh duduk dalam kawasan yang tidak selesa, dalam persekitaran yang tidak selesa. Juga mereka akan memakan ikan asal dan memakan benih-benih ikan asal dan memonopoli kawasan tersebut. Okey, korang nak tahu tak apakah antara jenis-jenis spesies ikan invasif yang dapat mengancam populasi ikan asli air tawar kita ni? Okey, yang pertama sekali ialah ikan lumut ataupun lebih dikenali sebagai ikan bandaraya ataupun ikan sapu-sapu. Agak-agak korang, kenapa ikan ini dikategorikan sebagai ikan invasif? Hal ini kerana ikan-ikan ini berpotensi untuk merosakkan keseimbangan ekosistem dan bagaimana pula hal ini terjadi? Ikan ini mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup dan pembiakannya sangat-sangat tinggi. Ikan-ikan ini juga berpotensi untuk menginvasi sesuatu ekosistem dengan bilangan populasinya yang sangat besar melalui persaingan mendapatkan sumber makanan, memakan anak-anak ikan lain. Seterusnya ialah ikan raja. Okey, macam mana pula ikan Tromen Mountain ni boleh dikategorikan sebagai ikan invasif ataupun ikan yang berbahaya? Okey, jom kita sama rongkaikan persoalan ini. Sebenarnya ikan ini berasal daripada sungai Amazon. Disebabkan ikan ini mempunyai kadar pembiakan yang sangat tinggi dan sangat agresif, jadi ianya mempunyai kadar survival yang sangat tinggi dan mengancam spesies ikan asal. Oleh disebabkan itu, kehadiran ikan ini tanpa kawalan ialah secara tidak langsung menggalakkan keputusan spesies ikan asal. Disebabkan persaingan untuk mendapatkan makanan dan juga habitat. Ikan pendatang yang terakhir ialah Clarias garipinus atau dikenali sebagai ikan keli Afrika. Jadi ikan keli ini mempunyai badan yang panjang, licin dan tiada sisik serta mempunyai 4 sesungut atau misai di mulutnya. Ikan ini juga tergolong dalam walking catfish yang mana ikan ini boleh mempunyai keupayaan berjalan di atas darat. Ikan pemangsa yang berasal dari Afrika ini hidup di kawasan air tawar seperti tasik, sungai dan paya, bahkan habitat buatan manusia seperti kawasan sisa kumbahan. Menarik bukan? Ikan ini juga tidak memilih makanan, membesar dengan cepat sehingga boleh seberat kira-kira 60 kg dan boleh mengancam populasi ikan tempatan kita, ikan-ikan kecil serta telur-telur hidupan air tawar yang lain.
Secara amnya, spesies pendatang ini masuk ke kawasan perairan kita melalui peternakan aquaculture secara besar-besaran kerana permintaan tinggi sebagai sumber makanan. Jadi, negara kita, Malaysia, mempunyai musim bila hujan turun tanpa henti dan apabila banjir berlaku, ikan-ikan ini akan mengambil peluang untuk melepaskan diri dari kolam ternakan dan berenang ke kawasan sungai. Selain itu, sebagai contoh, ikan keli Afrika juga dibeli dan dilepaskan bertujuan untuk amalan atau kepercayaan agama tertentu, dan mereka bukan melepaskan 2-3 ekor ikan keli Afrika ke dalam kawasan perairan kita, tetapi dalam jumlah yang sangat banyak dan menyebabkan ekosistem air tawar kita terganggu. Seterusnya ialah ikan baung ekor merah atau nama saintifiknya Hemibagus wicioides, adalah ikan perosak yang berasal dari Sungai Mekong. Ikan raksasa ini mempunyai sirip ekor yang berwarna merah dan mampu membesar sehingga 130 cm dan seberat 80 kg. Besar kan? Ikan ini juga membesar dengan cepat, mempunyai selera yang besar dan tidak memilih makanan. Jadi ikan-ikan kecil dan spesies tempatan boleh diancam kepupusan jika populasi ikan baung ekor merah ini melebihi populasi ikan tempatan kita. Seterusnya, mari kita lanjutkan kesan-kesan isu ini kepada kemusnahan alam sekitar. Yang pertama adalah aktiviti perikanan secara haram dan berlebihan di sungai. So, kebiasaan aktiviti ini menggunakan peralatan tradisional seperti pancing, jala dan juga bubu. Kesan daripada aktiviti ini adalah flora dan fauna di sungai mengalami kepurusan. Penangkapan ikan berlebihan iaitu menangkap lebih banyak ikan daripada apa yang dapat disokong oleh sistem, menyebabkan populasi ikan menurun dan mengalami kesan sampingan ekosistem dan memberi impak kepada masyarakat manusia yang bergantung kepada sungai tersebut. Yang kedua adalah pembalakan pokok di hutan. Kawasan tadahan air terjejas dan sumber bekalan air masyarakat dicemari lumpur. Bukit-bukit yang diterokai atau tanah yang ditinggalkan tanpa pokok yang terbiar begitu lama menyebabkan berlaku hakisan tanah ketika hujan sehingga menjejaskan sistem saliran dan sungai-sungai di negeri ini menjadi cetek akibat endapan. Banjir juga akan menjadi lebih teruk kerana terdapat banyak selut dan tanah yang mendak di bawah lapisan sungai. Ini boleh mengancam nyawa orang asli yang tinggal berdekatan. Yang ketiga pula adalah kesan daripada kemusnahan habitat, ekosistem dan biodiversiti. Pelbagai spesies flora dan fauna diancam kepupusan dan kemusnahan akibat daripada pembalakan yang melampau. Apabila hutan dimusnahkan, fungsi pokok sebagai pengeluaran utama akan turut mengalami kemusnahan. Hidupan yang bergantung kepada tumbuh-tumbuhan seperti herbivore akan kehilangan sumber-sumber makanan. Contohnya gajah, rusa, monyet dan juga lain-lain. Kerosakan ekosistem seperti kemusnahan rantaian makanan, kita tenaga, komponen biotik dan juga abiotik yang kelak mengganggu keseimbangan ekologi setempat. Gangguan ekologi secara menyeluruh akan berlaku apabila hutan-hutan dimusnahkan. Dan yang terakhir adalah kesan daripada kedatangan spesies invasif asing. Sungai menjadi tempat pelepasan spesies ikan asing oleh masyarakat awam. Ikan asing ini dilepaskan sama ada secara tidak sengaja maupun sengaja oleh orang ramai. Hal ini mungkin orang awam tidak sedar dengan status ikan tersebut, sama ada ianya ikan asli Malaysia ataupun ikan asing. Ikan asing yang biasanya dilepaskan oleh masyarakat setempat antaranya ialah ikan bandaraya, ikan raja, keli Afrika dan baung ekor merah. Ikan asing ini dikatakan sebagai ikan invasif sekiranya ikan ini menyebabkan kepelbagaian ikan asli Malaysia terancam. Ikan asing ini cepat membiak dan akan mendominasi sesuatu habitat tersebut. Apabila ikan asing di tasik dan kolam bandaraya terlepas ke sungai-sungai, ianya akan menyebabkan populasi ikan asli Malaysia semakin berkurangan akibat perebutan ruang untuk perlindungan dan membiak serta kekurangan makanan. Ditambah pula, anak-anak ikan asli Malaysia pula berpotensi untuk dimakan oleh ikan asing yang biasanya bersifat karnivor ataupun omnivor. Ancaman ikan asing ini boleh menyebabkan ekosistem tasik semula jadi dan sungai terancam dan jaringan makanan pada ekosistem tersebut merundum. Ikan asing ini juga berpotensi memberi impak negatif kepada jaringan makanan sesuatu ekosistem.
Sekiranya populasi tumbuhan air seperti tumbuhan makrofag dan populasi haiwan air yang lain seperti plankton dan invertebrate terjejas. Oleh itu, kesedaran orang awam tentang kehadiran ikan asing ini di tasik dan kolam bandaraya perlu dipertingkatkan.